Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang berbahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi serta jawatan kuasa masjid, para asatizah, para hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur di atas nikmat limpahan Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dikurniakan kehidupan, kesihatan, keafiatan. Sama-sama kita diizinkan pada malam ini untuk berjemaah maghrib. Mudah-mudahan solat dan doa kita dimakbulkan Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah sama-sama kita dapat berada dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dirahmati serta beroleh keampunan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita niat i'tikaf, mudah-mudahan keberadaan kita dalam masjid ini turut diganjari dengan pahala i'tikaf. Hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada malam ni kita akan teruskan perbincangan berkaitan kitab Nasaihul Ibad karangan Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. InsyaAllah kita akan berada di muka surat 42 dalam buku saya ini. Diriwayatkan bahawa Jibril alaihissalam berkata, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufaraqatun wa'mal ma syi'ta fa innaka mujziyun bih." Yang bermaksud, wahai Muhammad, hiduplah sekehendakmu, sesungguhnya engkau akan mati. Cintailah orang yang kamu kehendaki, sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya nanti. Dan berbuatlah sekehendakmu, namun sesungguhnya kamu akan menerima balasannya. Sesungguhnya akhir kehidupan kita adalah kematian. Satu perkara yang telah kita maklumi dan kita yakini kerana kita menyaksikan ibu dan bapa kita telah meninggalkan kita. Di antara dalam kalangan kita, kawan kita meninggalkan kita, jiran tetangga kita pergi meninggalkan kita, dan kita nanti akan melalui laluan yang sama apabila tiba masa dan tikanya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna as-sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila sampai ajal, maka tidak akan dilengah-lengahkan dan tidak akan dipercepatkan. Jadi ini merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahawa kehidupan akan berakhir dengan kematian. Oleh kerana itu, maka kehidupan ini perlu diisi dengan perkara-perkara yang mendatangkan manfaat, keberuntungan di hari akhirat, mencari bekalan apabila berada di alam barzah. Begitu juga apabila kita berada di hari akhirat nanti. Kesemua amal kita
walaupun kita bebas untuk melakukan apa sahaja, namun kesemuanya akan dinilai, dihisap, dikira, dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita dikurniakan akal, kita dikurniakan nafsu, maka kita diberi pilih untuk memenangkan nafsu ataupun akal. Akal yang dibimbing, dipimpin oleh ilmu. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan orang-orang yang mencari bekalan, yang mendatangkan keuntungan di hari akhirat nanti. Wa ahbib man syi'ta, dan cintailah siapa saja yang engkau kehendaki sewaktu engkau berada di dunia. Dalam dunia ini, bagai benda yang boleh kita cintai. Cintai harta, cintai jawatan, cintai pangkat, dan cintai wanita, ataupun siapa saja di kalangan makhluk, yang semuanya boleh kita cintai. Namun kecintaan yang hakiki adalah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kecintaan kepada makhluknya tidak akan kekal, dia akan berakhir apabila sampai dan tiba masanya nanti. Dan kecintaan kepada makhluk, dia merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana manusia suka, sayang, cinta kepada wanita. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa. Manusia ini dihiaskan dengan rasa suka dan cinta kepada wanita. Wal banin, cintakan kepada anak pinak. Wal qanatiril muqantarah, cintakan kepada harta benda yang melimpah ruah. Minaz zahabi wal fiddah, harta daripada jenis emas dan perak. Zahab wal fiddah. Wal khailil musawwamah, kuda-kuda, kenderaan-kenderaan dalam konteks sekarang. Wal an'am, binatang-binatang ternakan. Jadi ini antara perkara-perkara yang disukai, yang dicintai oleh manusia, merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal haraf, kebun-kebun, tanaman-tanaman. Zalika mata'ul hayatid dunya. Jadi itu merupakan antara kesenangan, keseronokan dunia. Jadi dalam dunia, itulah perkara dan benda yang akan dicintai dan disukai oleh manusia. Jadi apa yang kita suka, apa yang kita sayang, akan kita tinggalkan. Apabila Allah Subhanahu wa taala tarik nyawa sampai ajalnya, maka kita akan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kesemua yang kita sayang, kita akan tinggalkan, kita akan berpisah dengan mereka. Cuma ada perkara-perkara yang memberi keuntungan kepada kita, yang berupa anak yang soleh, harta yang bermanfaat, sedekah yang kita keluarkan, belanjakan. Jadi itu 3 perkara bernilai yang akan kekal sebagai bekalan kita di hari akhirat. Anak yang soleh, anak yang mendoakan kita, anak yang melakukan kerja-kerja soleh, kerja-kerja yang baik, amal-amal yang baik. Jadi itu merupakan anak yang mendatangkan keuntungan kepada kita, kerana setiap amalan anak-anak kita juga akan mengalir pahalanya, kerana kita yang membentuk, kita yang mendidik. Apatah lagi kalau anak itu mendoakan kita. Oleh kerana itulah anak merupakan antara aset paling penting, kerana anak, zuriat, keturunan akan membantu kita, akan menolong kita dengan doa-doa mereka. Sebab tu dalam doa kita baca
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kurniakan kepada kami, wahai Tuhan kami, kurniakan kepada kami anak ataupun keturunan yang baik-baik, qurratu a'yun, yang merupakan penyejuk mata. Jadi itu doa kita agar kita beroleh anak dan zuriat yang soleh yang akan memberi keuntungan yang besar kepada kita apabila kita meninggal dunia. Oleh kerana itulah maka kita kena senantiasa berusaha dan berdoa memastikan agar zuriat dan keturunan kita menjadi anak dan keturunan-keturunan yang soleh yang mendoakan kita. Begitulah juga dengan harta yang bermanfaat, harta yang dibelanjakan ke jalan Allah Subhanahu wa taala yang kita sayang untuk kita keluarkan, itulah yang akan memberi bekalan berguna kepada kita. Jadi itulah antara benda yang kita sayang. Antara benda yang kita sayang, dan di antara benda yang kita sayang itu ada yang berkekalan manfaatnya sampai ke hari akhirat, iaitu harta yang dibelanjakan, anak yang soleh, dan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita belajar, kita amalkan dan sampaikan kepada orang lain. Ilmu itu diamalkan oleh orang lain, maka pahalanya berterusan kita akan perolehi. Jadi apabila duduk dalam dunia ini, kamu boleh hidup ikut cara kamu. Kamu boleh cintai siapa yang kamu suka, siapa yang kamu nak, tapi nanti kamu akan berpisah dengan mereka, kamu akan mati. Wa'mal ma syi'ta, dan beramallah sekehendak kamu. Fa innaka mujziyun bih, sesungguhnya kamu nanti akan menerima balasannya, kamu akan dikira, kamu akan dinilai, kamu akan diperiksa, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala apa saja yang kamu lakukan di dunia. Baik dibalas dengan baik, buruk dibalas dengan balasan yang setimpal. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baik akan dilihat, dikira, dihitung. Itu juga yang buruk turut diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa setiap kerja buat kita di atas muka dunia ini, dia tidak sia-sia. Semuanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 golongan manusia mendapat naungan di hari kiamat nanti. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatu nafarin yadhilluhumullahu tahta dhilli 'arsyih yauma la dhilla illa dhilluh, al-mutawaddi'u fil makarih wal mashi ila al-masajid fi dhulam wa mut'imul ja'i'." 3 golongan yang akan mendapat naungan, lindungan Allah Subhanahu wa taala di bawah naungan arasy-Nya di saat, di waktu tiada sebarang tempat bernaung, berlindung selain lindungan ataupun naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mendapat lindungan tersebut? Iaitu orang yang berwuduk di waktu dingin. Kita telah pun jelaskan pada perbincangan yang lalu betapa wuduk dapat meningkatkan darjat, wuduk dapat menghapuskan dosa, dan dengan wuduk juga kita akan beroleh lindungan Allah Subhanahu wa taala, naungan Allah Subhanahu wa taala di hari yang tiada pertolongan dan tiada naungan. Jadi orang yang berwuduk dalam keadaan susah payah di waktu musim sejuk keterlaluan, ataupun di musim panas keterlaluan, ataupun ada halangan-halangan yang lain, dia tetap berwuduk dengan yakin fadilat kelebihan wuduk, maka dia nanti akan beroleh lindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berjalan ke masjid
di waktu gelap gelita, susah payah datang ke masjid, sama ada berjalan kaki ke ataupun berkenderaan ke dan sebagainya, sama ada jauh ataupun dekat, semuanya dihitung, dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi datangnya kita ke masjid ini akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kita ke masjid, solat berjemaah, duduk dalam majlis ilmu, dengar majlis ilmu, menanti pula salat Isyak, salat berjemaah, semuanya akan dinilai, dihitung dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang bagi makan kepada orang yang lapar ataupun orang yang dalam keadaan kebuluran, lapar sangat. Jadi ini antara amalan-amalan yang mana amalan ini seseorang akan beroleh lindungan ataupun naungan, payungan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari yang tiada lindungan, tiada pertolongan selain daripada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dimaksudkan dengan hari di mana tiada naungan selain naungan ataupun payung Allah adalah hari kiamat. Itu adalah hari kiamat. Hari kita akan dapat rasakan kesengsaraan, susah payah yang tak dapat kita rasa sewaktu di dunia. Di dunia ini pun kalau musim panas kita dah rasa letih, rasa penat, rasa gelisah dan sebagainya. Apatah lagi berada di hari akhirat yang tak dapat kita bayangkan, tak dapat kita nak fikirkan. Tentunya apa yang kita fikirkan itu tak sama dengan hakikat yang sebenar. Yang kita fikir itu berdasarkan kepada pengetahuan sedia ada, maklumat sedia ada. Jadi apa yang berlaku, kita tak ada maklumat yang sebenar tentang hakikat sebenar hari kiamat. Hanya kita diberi gambaran melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, melalui ayat-ayat Allah menceritakan tentang kesengsaraan kubur, kesengsaraan pada hari akhirat nanti. Itu adalah bayangan kita, namun hakikat yang sebenar Allahu a'lam. Cuma yang pastinya mereka yang melakukan perkara-perkara yang disebutkan tadi, dia akan beroleh lindungan, naungan Allah Subhanahu Wa Taala, pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis yang lain dinyatakan bahawa ada 7 golongan yang akan dapat lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu orang yang cintai saudaranya kerana Allah. Kan senang kita nak cinta, sayang, kasih kepada saudara kita, saudara se-Islam, kawan kita kerana Allah. Kasih dia kerana Allah. Sebab ramai yang kasih bukan kerana Allah, kerana ada kepentingan, sebab nak dapat bantuan, sebab nak dapat pertolongan, sebab dia kaya, sebab dia ada pangkat, sebab dia ada jawatan, sebab ada sesuatu yang kita nak supaya dia boleh bantu kita, maka kita kawan dia. Tapi jarang sangat orang kawan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kawan dia kerana dia membimbing kita, bawa kita, pimpin kita kepada petunjuk ataupun hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, nasihat kita dan sebagainya. Jadi orang yang berkasih sayang, cintai saudaranya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itu antara golongan mereka yang dapat lindungan Allah di hari yang tiada lindungan melainkan lindungan Allah, itu hari kiamat. Orang yang sedekah, orang yang menginfakkan hartanya secara sir, secara rahsia, dalam keadaan orang lain tak tahu, maka orang ni juga akan beroleh lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya ikhlas, sedekah yang dilakukan penuh keikhlasan, bukan senang. Jadi sedekah ini boleh juga dibuat secara terang-terangan, yang penting ada keikhlasan, dan boleh juga dibuat secara rahsia. Namun dibuat secara rahsia itu lebih kita katakan berpotensi untuk ada keikhlasannya berbanding dengan secara terang-terangan. Jadi ini atas niat masing-masing. Boleh buat secara terang-terangan dan boleh buat secara tersembunyi ataupun rahsia. Yang penting ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan nakkan kepada sanjungan, bukan nakkan nak bagi orang nampak, nak bagi orang kata dia ni kaki sedekah dan seumpamanya.
Tetapi itu telah menjadi tanggungjawab, dan dia rasakan dia nak bersedekah kerana mengharapkan pahala, kerana nak membantu orang lain. Jadi itu niat, antara niat-niat yang baik, niat tulus, ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan niat itulah yang menyebabkan amalan dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia niat bukan kerana Allah, maka sedekahlah banyak mana pun, maka tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itulah, maka dalam kita nak bersedekah, jadi kita jangan tunggu banyak, sedikit pun tak apa, yang penting berterusan ataupun berkekalan. Ikut yang kita senang, ikut yang kita mudah. Yang penting kita membudayakan sedekah dalam kehidupan kita. Orang yang menitiskan air mata kerana takut kepada Allah Azza wa Jal, jadi tentunya bukan senang. Bukan senang untuk kita menitiskan air mata kerana mengenangkan dosa yang telah kita lakukan, menyesal akan perbuatan-perbuatan zalim yang pernah kita buat sebelum ini kepada makhluk, tak kira sama ada binatang ataupun manusia, apatah lagi manusia. Fikirkan tentang balasan Allah, azab Allah, dan syukur kerana Allah Subhanahu wa taala tak masih jaga kita, menyimpan aib, menutup aib kita. Kita je yang tahu aib kita, tetapi orang lain mungkin tak tahu. Itu tanda bahawa Allah tutup aib ataupun kesilapan yang pernah kita lakukan sebelum ini. Orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, warajulun qalbuhu mu'allaqum bil masajid. Laki-laki di mana hatinya terikat dengan masjid. Ini antara golongan-golongan yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Hati terikat dengan masjid. Ini pun bukan senang untuk kita dapat suasana yang sebegini. Lama tak datang masjid, rasa rindu kepada masjid. Nak datang masjid juga, tak datang masjid rasa solat tu tak sempurna. Solat rasa tak khusyuk. Kalau di rumah tu solatnya mungkin lebih cepat berbanding dengan masjid. Masjid ikut imam, masjid lebih tenang, dengan sejuk, dengan dapat pahala i'tikaf, dengan dapat bersilaturahim, dan dapat berbagai-bagai pahala-pahala yang lain. Berbanding dengan duduk di rumah, mungkin kita terkejar akan sesuatu, menyebabkan kualiti salat tu kurang. Berbanding dengan kita ada di saat ini, di mana kita telah pun memperuntukkan masa kita antara maghrib isyak, maghrib untuk salat berjemaah, kemudian tunggu salat isyak. Tentunya waktu ni waktu yang berkualiti, waktu yang tenang untuk kita sediakan untuk diri kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ramai manusia yang hatinya tidak terikat dengan masjid, tetapi terikat dengan benda-benda yang lain, terikat dengan kedai kopi, terikat dengan pasaraya, terikat dengan apa yang dia minat, terikat dengan apa yang dia suka. Mungkin dia suka ke kebun, mungkin dia suka ke laut, mungkin dia suka ke sungai, mungkin dia suka melayan hobinya. Maka dia akan terikat dengan apa yang dia suka. Jadi kalaulah hati itu terikat dengan masjid, jadi amatlah untung, kerana kita akan beroleh lindungan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada lindungan melainkan lindungannya di hari kiamat nanti. Jadi kita berdoa agar kita tergolong dalam golongan orang-orang yang menyintai institusi masjid. Orang yang hatinya terikat dengan masjid, ke mana kita pergi pun masjid juga yang nak kita cari. Balik kampung, cari masjid. Tak selesa, tak rasa puas solat di rumah, nak pergi ke masjid. Jadi begitulah kita. Nak transit pun, tak cari R&R, tapi pilih masjid. Cuma kalau di highway tak ada lah masjid tepi highway, kena turun jalan lama baru ada masjid.
Jadi kalau orang yang hati terikat dengan masjid, maka dia sanggup turun untuk iktikaf dan bersama-sama berada di masjid. Ya. Mungkin dia tak ada hotel, dia tak cari mana-mana homestay, dia akan cari masjid yang barangkali ada masjid mesra jamaah, yang ada ruang khusus untuk musafir dan sebagainya. Jadi itu tanda seseorang itu amat cinta dan sayang dan hatinya terikat dengan masjid. Kemana-mana pun dia akan cari masjid. Mudah-mudahan nanti kita akan dapat kebaikan dan keberuntungannya apabila kita di dunia ni kita terikat dengan masjid. Allah akan mempermudahkan kita nanti pada hari akhirat, di mana kita akan beroleh pertolongan Allah Subhanahu wa taala disebabkan hati kita terikat dengan masjid. Pemuda yang ada peluang berzina, ni antara golongan yang akan dapat lindungan Allah. Pemuda yang ada peluang untuk melakukan dosa maksiat, zina, tapi dia tolak pelawaan tersebut disebabkan takutkan Allah Subhanahu wa taala. Tolak pelawaan berzina, terutama bagi yang berjawatan dan sebagainya, kerana takutkan Allah. Inni akhafullah, sesungguhnya aku takutkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan senang. Jadi bukan senang untuk melakukan perkara ini, dan kita katakan perkara berkaitan dengan zina ni tak boleh nak dekat. Tak boleh kita nak mencuba-cuba. Sebab tu Allah sebut la taqrabuz zina, jangan kamu hampiri zina. Kerana apabila kita mendekati, dia akan menjerumuskan kita dalam melakukan perkara-perkara yang mengundang dosa. Dia tidak kira umur, usia, peringkat manusia, tak kira. Kerana nafsu ni dia tidak ada umur. Yang ada umur kita body manusia. Nafsu ni sentiasa muda. Tapi lebih kerana badan tak larat, dia kadar ke diri lah. Tapi kalau ikut nafsu tu, dia nak macam-macam, tidak berkesudahan. Nafsu ni tidak berkesudahan. Tapi oleh kerana nafsu ni tadi dapat ditundukkan, disebabkan akal tadi diisi dengan ilmu, maka nafsu tadi kita lemahkan dia. Tapi kalau ikut dia, dia nak macam-macam. Dia nak makan sedap walaupun dah tak mampu untuk makan sedap. Dia nak bagai-bagai perkara. Tidak berkesudahan rontonan nafsu kita. Tapi oleh kerana kekuatan jiwa kita yang ada ilmu dan amalnya, memberi motivasi dan semangat untuk kita melawan kehendak nafsu yang tiada berkesudahan. Tuan-tuan perempuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan seterusnya, Nabi Ibrahim alaihissalam pernah ditanya, Di ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalila? Qala bi thalathati asya'. Ikhtartu amrallahi ala amri ghairihi wa mahtamamtu bima takaffalallahu li wa ma ta'ashaitu wa ma taghaddaitu illa ma'ad dhaif. Maknanya, apa yang menyebabkan Allah jadikan engkau sebagai kekasihnya? Ni cerita berkaitan Nabi Ibrahim AS pernah ditanya dengan beberapa soalan. Dengan soalan, apa yang menyebabkan Allah menjadikan engkau, wahai Nabi Ibrahim, sebagai kekasihnya? Maka Nabi Ibrahim jawab, kerana 3 perkara aku jadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, iaitu saya memilih ataupun lebih mementingkan urusan Allah berbanding urusan yang lain. Makna mengutamakan kehendak Allah berbanding dengan kehendak yang lain. Jadi ini yang kita diminta. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samiun alim.
Wahai orang-orang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya dalam sebarang tindak tanduk kamu lah. Mafhum ayat secara umum sebegitu. Dalam semua urusan kita, jangan kita mendahului Allah dan Rasulnya. Maknanya kalau nak buat apa-apa perkara, kena cek dulu. Apa kata Allah, apa kata Nabi, apa kata agama terhadap perkara yang nak kita lakukan itu. Adakah mendatangkan kebaikan ataupun keburukan, mengundang dosa ataupun pahala, menyebabkan kita boleh jadi ahli syurga ataupun ahli neraka. Jadi kita kena cek dulu sebelum kita membuat apa-apa keputusan terhadap perkara yang nak kita buat. Jadi itu maksud kata mengutamakan ataupun mementingkan urusan Allah berbanding daripada urusan yang lain. Dalam tindak tanduk, apatah lagi dalam kewajipan, masuk waktu, maka utamakan tuntutan Allah, iaitu menunaikan salat apabila masuknya waktu salat. Begitu juga masuknya apa-apa kewajipan-kewajipan yang kita lakukan yang ada waktu. Contoh, waktu nak berkorban, melakukan sembelihan udhiyah pada bulan haji, maka kita mengutamakan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak. Kalau kita ada amanah yang perlu kita segerakan, yang perlu kita laksanakan disebabkan oleh kita diberi pertanggungjawaban, maka kita kena utamakan amanah yang dipikulkan di bahu kita. Jadi begitulah betapa kita diminta membuat pilihan, dan apa yang menjadi hak Allah itulah yang lebih kita utama dan dahulukan. Jadi yang menyebabkan Nabi Ibrahim dipilih sebagai kekasihnya kerana dia lebih pentingkan urusan Allah daripada urusan yang lain. Saya tak pernah gundah, risau terhadap apa-apa yang telah ditanggung oleh Allah untukku. Jadi niat yang lain, perkara yang lain menyebabkan Nabi Ibrahim menjadi kekasihnya. Jadi dia tak rasa risau dengan sesuatu yang telah pun dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki tak risau, ada. Yang penting usaha. Rezekinya ada. Yang penting berusaha, tak boleh duduk saja. Yang penting berusaha, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan beri laluan dan beri jalan. Bergerak untuk mendapatkan sesuatu, keluar untuk mendapatkan sesuatu, maka kita akan dapat dengan doa dan dengan usaha. Tapi kalau duduk di rumah saja, doa banyak mana pun tak akan dapat, sebab kita tidak ada usaha. Dia mesti dengan usaha. Usaha berjumpa orang ni, berjumpa orang tu, nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan permudahkan. Ada je jalan. Jangan bimbang. Wa may yattaqillah lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini antara kelebihan orang-orang bertakwa. Yaj'al lahu makhraja. Ada jalan keluar dalam sebarang kesepitan hidup, dan Allah akan bagi rezeki. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, syaratnya takwa. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bagi mudah dalam kehidupan dia. Urusan dia jadi mudah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu furqana. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan kurniakan kepadanya furqan. Dia boleh membezakan di antara yang benar dan yang salah. Dapat bezakan yang baik dan yang buruk. Itu furqan. Syaratnya bertakwa. Mana orang yang bertakwa ni, dia tak perlu keluh kesah, tak perlu bimbang, kerana telah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala rezekinya, dan semua benda akan dipermudahkan oleh Allah, dengan syarat yakin dan mohon. Wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan menunaikan salat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah, kami mengabdikan diri, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Kita melakukan ibadah kepada Allah dulu, kemudian kita mohon bantuan kepadanya, bukan memohon bantuan kepada yang selain
daripadanya. Mohon kepada Allah. Allah akan bantu kita. Apabila kita mohon kepada Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan tolong dan bantu kita. Jadi itu yang menyebabkan Nabi Ibrahim alaihissalam dipilih sebagai kekasihnya, sebab dia tak risau terhadap apa-apa yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata Nabi Ibrahim, saya tak pernah makan malam maupun makan siang melainkan bersama dengan tetamu. Nabi Ibrahim alaihissalam, mana makan bertemankan, makna ada tetamu. Dia makan dengan kawan, dia tak makan seorang-seorang. Rupanya ini nak agama ajar kita begitu. Agama ajar kita semua nilai-nilai yang baik. Itulah ad-din nasihah. Agama ni merupakan nasihat. Jadi bukan senang kita nak senantiasa makan beramai-ramai, makan ajak kawan. Jadi itu yang diajar oleh agama kepada kita, untuk menjadikan kita ni menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menjadikan kita ni insan yang sempurna. Agama didik kita, bentuk kita untuk jadi orang yang sempurna, orang yang menjadi contoh. Kalaulah semua orang berjaya ikut didikan ataupun ajaran agama ni, maka dia akan menjadi orang yang hebat, orang cemerlang, orang yang gemilang. Dan yang terakhir, diriwayatkan daripada sebahagian hukama, para cendekiawan Islam ada berkata, salah satu asya'a tufarrijul ghasas, salah satu asya'a tufarrijul ghasas, zikrullahi ta'ala wa liqa'u awliya'ihi wa kalamul hukama. 3 perkara dapat melenyapkan kerisauan. 3 benda yang boleh menghilangkan kerunsingan, iaitu zikrullah, ingatkan Allah. Ingatkan Allah ni dengan mulut, melalui ungkapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Dengan hati, hati sentiasa ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga dengan perbuatan melakukan taat, itu juga merupakan zikir. Zikir boleh dengan lidah, boleh dengan hati, dan boleh dengan perbuatan. Zikir dengan perbuatan, melakukan amal soleh. Zikir dengan hati, setiap detik tika hati kita ingatkan Allah, melalui menyaksikan makhluk-makhluk yang membuktikan tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat langit, lihat awan, lihat bulan bintang, lihat kegelapan malam dan sebagainya. Sentiasa menyebutkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu makna hati berzikir dan mulut berzikir, juga anggota berzikir. Ianya akan melenyapkan rasa risau. Bila risau, zikir, insya-Allah akan hilang kerisauan. Wa liqa'u awliya'ih, nak hilang kerisauan, jumpa orang-orang soleh, jumpa para aulia, para kekasihnya. Para kekasihnya ni bukan nak tunggu yang jelas nampak karamah. Tak semestinya para aulia itu ada karamah. Ada yang tidak dijelaskan karamahnya. Di kalangan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Para kekasih Allah ialah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Para kekasih Allah iaitu mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita boleh lihat dengan mata kita, mata hati kita, siapa yang kita rasakan dianya taat kepada Allah, siapa yang kita rasakan dianya beriman kepada Allah. Tentunya orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah dapat dibuktikan dengan amal baiknya. Dia rajin datang salat, kemudian dia dihormati, orang cerita tentang kebaikan dia, tentulah dia orang yang baik. Kalau orang cerita tentang keburukan dia tak baik. Tapi kalau semua orang iktiraf, akui dia orang baik, insya-Allah itu mungkin dia adalah para kekasih Allah. Dan nak rasa kita lapang, kita tenang, jumpa kekasih Allah yang sebegini, yang kita rasa, kita yakin adalah masyarakat kita. Wa kalamul hukama, dan nak bagi hati kita senang, nak bagi hati kita tak risau, maka kita
tegur ataupun dengar kalam-kalam ahli-ahli hikam. Jadi hari ini kita dengar kalam-kalam daripada para hukama. Salah satu asya'a tufarrijul ghusas, zikrullah ta'ala wa liqa'u awliyaih wa kalamul hukama. Ini kata-kata para hukama, bagaimana cara untuk kita menghilangkan kerisauan dengan zikir, dengan jumpa orang saleh ataupun para awliya, dan juga dengan kita cakap ataupun bermuamalah dengan orang-orang cerdik pandai. Mudah-mudahan tuan-tuan, perkongsian kita pada malam ni ada kebaikan untuk diri saya khasnya dan juga untuk tuan-tuan sekalian. Yang baik daripada Allah dan yang kurang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum.